Ini perlu kita kongsi dengan mereka yang tidak dapat merasai nikmat alam semula jadi ni. Seperti contoh kalau mereka yang sudah pun besar di bandar dan sebagainya, flora dan faunanya mungkin terhad. Jadi dekat sini kita boleh meneruskan warisan budaya orang tua-tua kita dulu. Dia tidak hanya untuk warisan anak generasi dia. Ada orang tua-tua dulu kalau bila dia menanam pokok, dia punya falsafahnya adalah bukan untuk menghasilkan keuntungan. Dia lebih dalam daripada itu. Kalaulah binatang yang makan juga sebagai rezeki binatang. Dan saya kira melalui pelancongan ni keselamatan secara warisan di kampung itu terjaga, dan dalam masa yang sama kita dapat berkongsi sesuatu kebahagiaan untuk pelancong di luar. Dalam masa yang sama kita boleh mengeluarkan sedekah walaupun bukan dalam bentuk kewangan atau benda, tetapi kesenangan hati para pelancong itu juga sebahagian daripada sedekah kita, warisan usaha orang tua-tua kita dulu. Alhamdulillah, saya diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin sebagai pengurusi buah-buahan Dusun Kalong ini, yang mana Dusun Kalong telah pun diusahakan sejak tahun 90-an lagi, di mana tahun 90-an tersebut Dusun Kalong adalah sebahagian daripada kampung Ulu Ceka ni, yang mana pada ketika itu satu kumpulan masyarakat kita di sini membuat satu inisiatif yang berpandukan kepada peruntukan di dalam Jabatan Pertanian AIDP, iaitu Projek Pertanian Pahang Barat, dan mereka masa ketika itu berusaha membuka satu bidang tanah yang dalam kawasan Ulu Ceka ini, dan mereka berhasrat untuk menanam pokok dokong pada ketika itu tahun 90-an. Pada ketika tahun 90-an tu mereka mengembeling tenaga untuk menjayakan melalui bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan bawah AIDP tersebut. Tapi apakan daya mereka merancang pada satu ketika buah dokong ini kurang mendapat harga yang baik di pasaran. Lalu mereka membuat inisiatif untuk menanam pokok-pokok yang biasa ada ditanam di kawasan Ulu Ceka ni, yang dikenali dengan hak durian kampung. Daripada situlah pihak masyarakat mengambil inisiatif menanam buah-buahan yang lain sama dan menjadi kependudukan yang baru bagi generasi yang membuka tanah di Dusun Kalong ini. Sudah beratusan tahun, kalau kita lihat ada pokok-pokok durian yang lama ni berusia 100 tahun lebih dan sebagainya, dan dari segi mineral yang ada di kampung ini juga kita lihat bersesuaian, dan penghasilan buah tersebut secara naturalnya, secara organiknya memang mempunyai rasa yang ada kelainan berbanding di tempat lain. Saya kira itulah yang menyebabkan pihak kampung dan juga pihak Jabatan Pertanian menamakan sebagai kampung durian kampung premium baru-baru ini. Yang menariknya, saya mendengar cerita-cerita orang tua-tua dulu-dulu, duriannya yang di sini ini memang ditanam secara tradisi dan difahami habit ataupun tabiinya durian itu, iaitu mereka menanam durian tuang sebagai raja kepada durian di puncak bukit. Kemudian di pertengahan bukit tu mereka menanam durian sangka, dan di tanah pamah mereka tanam durian daun. Jadi keluarga durian ini dilindungi oleh durian tuang tersebut. Dan menariknya, durian tuang akan mengeluarkan debu-debu. Saya tidak ada dalam kajian saintifik apa semua, tapi ini berasaskan pengalaman tradisi, dan dia akan boleh memulihkan penyakit-penyakit durian yang datang di bawah pinggir-pinggir bukit tersebut. Kita lihat sebagai core tadi, durian itu kita mempunyai masakan-masakan tradisi yang tertentu yang boleh kita ketengahkan.
Selalunya yang di kampung ni kalau buat gulai tulang tu kan orang kahwin dulu. Sini kan banyak tempoyak. Jadinya orang pergunakan tulang-tulang kerbau tu lah buat. Lagi pula dulu kan banyak orang bela-bela binatang macam tu, kerbau, lembu. Jadinya daging je yang diorang buat kari, tapi tulang tu yang besar-besar tu semua dibuat masak tempoyak. Sebab kita masa dulu mak memang ajar macam tu. Dapat je tulang yang orang sembelih-sembelih tu, itulah buat tempoyak. Lagipun sini tempoyak ni kan sedap sikit, manis. Sebab tu yang selalunya orang gunakan tulang tu buat masak tempoyak. Sama je, lembu pun boleh, kerbau pun boleh. Tapi nak sedapkan lagi, itu yang diisikan daun kesing tu nak elak daripada bau pada daging tu kan. Daun kesing tu bentuk dia macam kunyit. Bau dia macam bau ketumbar. Pokok dia memang sama dengan kunyit, tapi bau dia macam ketumbar. Itu je kelebihannya. Kita lihat di sebelah kita ini, di sebelah Pahang, di sebelah Perak, penghasilan tempoyak memang dah lazim lah. Yang kita lihat daripada buah-buahan khususnya durian ni. Jadi daripada situlah masakan tradisi yang mungkin jarang dikenali di luar. Antaranya adalah masakan gulai tulang tempoyak. Jadi gulai tulang tempoyak ni tulang lembu ataupun kerbau memang menjadi resipi tradisi lah. Kalau ada keraian, ada majlis perkahwinan. Kalau contoh kita ada majlis perkahwinan hari Ahad ataupun hari Sabtu yang orang-orang kampung akan mengembelingkan tenaga, bergotong royong menyembelih lembu ataupun kerbau. Di sebelah malamnya mereka akan memasak gulai tempoyak tulang ini. Dulu orang tua dulu dia mencari kawasan kesuburan tanah, biasanya dia akan melihat kepada pokok kepayang, pokok pisang kan, yang mana kawasan-kawasan tu dia akan yalah, kita pun tahu dari segi saintifiknya pun begitu juga. Sesuatu spesies tu kalau dia hidup di kawasan tertentu menandakan kesuburan tanah ataupun jenis-jenis tanah tertentu yang sesuai untuk ditanam. Jadi orang-orang tua-tua dulu kalau ada kawasan kepayang, ada kawasan pokok-pokok pisang hutan dan sebagainya, mereka berhenti di situ dan kemudian mengusahakan tanaman. Jadi di sini sebagai sebuah kampung tradisi ni memang kita masih memelihara resipi-resipi tua ni, yang mana kita beradaptasi dengan tumbuh-tumbuhan yang memang asal dan juga alami supaya ianya dapat dikekalkan. Dari sudut makanan tradisi sebenarnya berasaskan kepada tumbuh-tumbuhan, berasaskan kepada yang menjadi raja buahnya adalah durian, kemudian ada pokok-pokok yang lain lagi termasuk herba dan sebagainya. Penghasilan makanan tradisi dulu memang dia sangat terkait dengan alam semula jadi, termasuklah makanan-makanan yang lain sama. Apa yang menariknya di sini ada lempeng bunga durian, dan kalau dah mula durian tu berbunga sudah ada satu keunikan ya untuk orang datang ke sini dan sebagainya. Budak-budak lagi mak selalu masak kan. Itulah yang kita cuba buat semula lah. Kita perkenankan kepada anak-anak pula yang masakan tu boleh dimakan bunga durian kan tidak. Dia orang cakap tak boleh makan bunga durian kan. Dulu-dulu kan susah. Itu pun tepung pun tak pada kata tepung gandum macam sekarang. Dulu kita tumbuk buat tepung, barulah kita gaul dengan bunga durian. Lagipun musim durian sajalah kita boleh buatnya. Kalau bukan musim durian, memang kita tak buat pun. Sebab dia tak boleh simpan. Kalau simpan dalam peti pun dia belendir, dia punya bunga tu. Itulah yang keistimewaan dia. Kalau kita cerita tentang produk daripada durian, termasuklah kita ceritakan tentang gulai tulang tempoyak tadi. Kemudian kalau ikan-ikan tu satu benda yang biasa, di tempat lain pun ada. Kemudian masakan-masakan kuih daripada durian juga
termasuk yang kabung saya sebutkan tadi, gula kabung, mungkin buat nasi manis yang isi durian, mungkin kita buat masakan yang biasa kita dengar lempuk ke dan sebagainya, dan penghasilannya tentulah ada perbezaan antara satu dengan yang lain. Saya Siti Nur binti Idi. Saya berasal daripada Perak. Lepas tu saya menetap di sini dah hampir dalam 30 tahun lah dah berniaga. Tapi banyak bidang berniaga lah, tidak kepayang saja. Daripada mula-mula kita berniaga sayur, kita tanam sendiri, lepas tu kita bawa ke pasar. Lepas tu macam anak yang sulung tu macam sekolah menengah kan, lepas tu kita stok berniaga macam sayur-sayur ni, kita cuba ubah nak meningkatkan kita punya, susahkan dulu kan. Lepas tu Kak cuba berniaga kuih, berniaga macam laksa, nasi lemak kan. Barulah kita dah letih dah kan, dah berniaga macam tu, kita cuba pula ubah pula lagi. Kita cuba yang macam ni pula, buat kepayang, jerai rebus, lepas tu buat perah. Benda yang mabuk-mabuk ni kita cuba juga buat. Sama dengan suami lah, bantuan dengan anak-anak lah. Anak-anak dah besar kan. Sekarang lah Kak jual, kalau musim kepayang, Kak berniaga kepayang lah. Kalau ada musim perah, Kak jual perah. Tapi masa ni asarung pun ada, sebab kita buat stok banyak. Tu hari kita ambil 400 kilo, semua kita jemur, kita buat asarung. Jadi benda tu sentiasa ada. Macam tempoyak, memang kita stok banyak. Kita kalau musim durian, kita sanggup beli. Kita nak buat stok untuk nak berniaga. Macam barang-barang lain lah, macam lada, kita cari bekalan pada luar. Mana kita belilah kan. Sambil-sambil tu kita pun ada juga tanam. Dulu pernah tengok mak saudara je lah buat sekali. Lepas tu kan, kita cubalah buat. Sebab kita kalau benda kita berniaga ni, kalau kita tanya ke orang payah nakkan, dia tak cerita sepenuhnya. Start daripada mula-mula, masa kita kena ambil buah dulu, lepas tu kita belah, lepas tu kita kena pecah-pecahkan supaya dia cepat habis dia punya kuning-kuning dia tu kan. Orang kata lulu dia. Jadi 2-3 hari dia dah habis lulu dia tu, kita kena basuh isi dalam tapis, kita kena gonyong dia, kena gonyong-gonyong sampai hilang. Lepas tu barulah kita rebus dia rebus dia, tengok keadaan juga. Kadang-kadang kalau buah kalau dah layu, tak lama sangat merebus. Tapi kalau buah baru, dia akan lama sikit. Kadang-kadang sampai 15 minit, 20 minit gitulah. Lepas tu bila dah rebus, kita angkat dia, kita kena ketuk dia. Ketuk, ambil isi dia. Cungkir isi dia. Lepas tu dah dapat isi dia, barulah kita iris. Dah siap iris, barulah kita rendam dengan air mengalir. Dia tak boleh air tak mengalir. Dia kena air mengalir. Kalau air tak mengalir, yang tu dia rasa pahit. Lepas tu dah rendam dengan air mengalir, okey. Lepas tu angkat, baru kita goreng dia. Goreng tu sangai lah kan, bubur kunyit dengan garam. Tu bolehlah makan dah. Orang dulu-dulu memang ditanam sebenarnya. Tapi bila buah tu dah jatuh, dia sebenarnya buah tu bila dah cukup tua, dia akan jatuh, dia macam durian. Tak payah kita kait. Tak payah, dia akan jatuh sendiri. Daripada dah jatuh tu, kita bolehlah kita ambil. Setakat ini anak-anak okey je membantu. Kalau akak tak ada pun dia orang boleh buat. Boleh berniaga. Anak-anak semua boleh buat. Memang kalau time kita buat tu, memang kita ajak. Jom tengok macam mana mak buat. Nanti esok kalau mak dah tak ada, esok dia mak tak pandai nak buat. Kena belajar buat. Tapi alhamdulillah anak-anak daripada yang sulung sampai ke yang bongsu pun boleh buat lah. Alhamdulillah lah.